Lillahi wahdah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Ya qiyamis sa'ah. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Amin. Allahumma ya mu'allima Ibrahim 'allimna wa ya mufahhima Sulaiman fahimna. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah. وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم يسر ولا تعسر ربي تمم بالخير اللهم آمين. أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sihat ke semua? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya ke semua. Ya orang tua. Sihat. Ya orang tua. Terima kasih semua luangkan masa pada malam ini. Saya minta maaf semalam kita tak dapat buat. Alhamdulillah kita buat pada malam ini. Dan terima kasih pada semua yang meluangkan masa pada malam ini. Jazakumullahu khairah. Baik, malam ni kita nak menyambung ayat suruhan dan larangan kita, insya-Allah. Malam ini kita akan melihat pada ayat yang kedua, itulah ayat dalam surah Al-Baqarah, surah yang kedua, ayat ke-21 dan juga ayat ke-22. InsyaAllah. Ayat berapa Ustaz? Ulang boleh Ustaz? Ayat 21 dan ayat 22. Pada muka surat 4. 1 dan 22. 4. 4. Muka surat yang keempat. Baik. Kau ada yang terlupa ke kan? Kita ganti malam ni ke? Tahulah. Dah bagi tahu. Baik, saya baca. Ada yang ada program. Ya, betul. Maklum. Ya, beribadah lah. Kedua memang dah tukar ke atau pengganti malam ni? Malam ni ganti. Ganti je. Ganti saja. Patut malam semalam. Tak ada Kita ganti special. saja. Minggu depan kita balik ke asal, insya-Allah. Ya. Tapi kalau dah dengar, kalau dah miss tak sedap lah, nak kena dengar Pak Umar. Baik, kita baca ayat yang ke-21 dan juga ayat yang ke-22, insya-Allah. Okey. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وأنزل من السماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. Baik. Ayat dia tak ada Sampai. Dia tak ada, tak apa. Saya baca. Terjemahan, wahai sekalian manusia, beribadahlah kepada Tuhan kamu
yang telah menciptakan kamu dan orang-orang yang terdahulu daripada kamu, supaya kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Dialah yang menjadikan bumi ini untuk kamu sebagai hamparan dan langit serta segala isinya sebagai bangunan yang dibina dengan kukuhnya. Dan diturunkannya air hujan dari langit, lalu dikeluarkannya dengan air hujan itu berjenis-jenis buah-buahan yang menjadi rezeki bagi kamu. Maka janganlah kamu mengadakan bagi Allah sebarang sekutu, padahal kamu semua mengetahui bahawa Allah ialah Tuhan yang Maha Esa. Baik. Ini ayat kedua yang kita ambil dua ayat. Kenapa? Kerana dua ayat ini dia bersambungan ataupun dia berkaitan. Suruhan yang ada pada ayat ini ialah pada firman Allah, u'budu. Iaitu dalam terjemahan diletakkan beribadahlah. Ada yang pertama. Ini arahan dia lah. Nanti Ustaz ni ayat suruhan ni ya. betul. Ini ayat suruhan. Ayat suruhan. suruhan. Dan ayat suruhan ini nanti pada bawahnya digandingkan dengan ayat larangan. Iaitu pada bawah itu fala taj'alu lillahi andadan. Ini di bawahnya ayat larangan. Maka janganlah kamu mengadakan bagi Allah sebarang sekutu. Dalam dua ayat ini ada satu suruhan dan satu lagi adalah larangan. Tapi larangan ini dia berkait rapat dengan suruhan. Maka kita sekalikan dalam perbincangan. Kalau kita nak kalau kita asingkan dia pun nanti perbincangannya lebih kurang lah. Dia akan berganding kerana dia suruh ini dan larangannya adalah itu. Kalau kita cerita tentang larangan, dia akan balik kepada jangan buat larangan ini, dan apa yang kita kena buat dia akan balik pada u'budu rabbakum. Baik. Allah berfirman dalam ayat ini, ya ayyuhan nas. Allah mungkin dengan wahai sekalian manusia. Baik. Ayat ini dia menceritakan, Allah sebut ini adalah apa dalam Quran ini, ya ayyuha yang pertama yang kita jumpa. Ya ayyuha yang pertama, wahai. Yang pertama inilah dia yang kita jumpa dalam Quran. Dan ya ayyuha yang pertama ini tidak digandingkan seperti biasa, iaitu allazina amanu. Yang biasa kita dengar ya ayyuhallazina amanu, kan? Tapi ini dia ya ayyuhan nas. Dia menyeru kepada sekalian manusia. Menyeru kepada sekalian manusia. Dan diletakkan pada awal surah Al-Baqarah. Kalau kita lihat pada susunan Al-Quran lah, pada susunan mushaf, ayat ini diletakkan pada awal Al-Quran. Dia nak menyeru kepada sekalian manusia umum semuanya. Dia bukan nak ajak kepada orang yang beriman sahaja. Dia sebut ya ayyuhan nas. Seperti mana yang biasa juga kita dengar ayatnya, kan, iaitulah pada bulan Ramadan, ayat mengenai turunnya Al-Quran, kan, surah yang kedua ayat 185. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran hudan linnas. Bulan Ramadan adalah bulan turunnya Al-Quran. Dia menjadi petunjuk bagi siapa? Bagi manusia semuanya. Maka seruan dalam ayat ini Allah menyuruh semua sekalian manusia, sama ada dia seorang Muslim ataupun tidak. Tak kira apa pun bangsa, tak kira pun apa agama. Asalkan dia adalah an-nas, manusia, maka Allah menyuruh dia. Allah menyuruh. Apa yang Allah seru dan Allah panggil untuk apa? Kalau kita ada dalam perbincangan tafsir, ada mengatakan
ayat ini, ya ayyuha ini termasuk dalam ayat seruan. Dia menyeru kan, menyeru ya ayyuha. Dan seruan ini dilakukan untuk orang yang berada di depan kita. Untuk orang yang berada di depan. Soalnya kita panggil wahai kan. Soalnya untuk orang yang ada kat depan kita kan. Kita panggil kita guna hey lah, kita tak guna wahai, kita panggil orang yang apa? Yang ada kat depan kita. Maka ya ayyuha ini seolah Allah sedang memang rapat bercakap dengan kita semua. Apa yang Allah nak suruh kita? Allah kata u'budu. Dalam terjemahan diletakkan beribadahlah. Baik. Kita boleh letakkan pertama beribadahlah. Yang kedua, kita boleh letakkan abdikanlah dirimu. Pertama, beribadahlah. Yang kedua, abdikanlah dirimu. Baik, kedua-dua makna ini terletak dalam perkataan u'budu ni. Perkataan u'budu, kedua-duanya ada. Dia ada ibadah pun ada, perkataan abdun pun ada. Dia mempunyai root word ataupun kata dasar yang sama. Saya suka guna abdikanlah dan saya juga suka guna beribadahlah. Tapi abdikanlah dia adalah lebih umum dan mencakup semua. Maka lebih bolehlah kita guna mana-mana, cuma kita masukkan kedua-dua makna ni. Jangan kita masuk beribadahlah, nanti kita akan rasa apa? Kita akan rasa macam dia satu ibadah yang khusus kan, solat, puasa kan. Maka orang bukan Islam, Allah nak suruh beribadah nak buat apa? Kan dia orang Islam pun tidak, jadi buat apa nak suruh dia orang solat? Buat apa nak suruh puasa? Buat apa nak suruh baca Quran? Kan sebab dia orang bukan Islam pun, so dia buat ibadah macam mana pun dia tak ada nilai di sisi Allah. Maka Allah suruh u'budu itu suruh abdikan diri kan, ataupun memperhambakanlah diri kamu kepada Allah. Baik. Ayat ini Allah suruh abdikan diri. Dia datang selepas apa? Kalau kita lihat pada surah Al-Baqarah, dia datang selepas penceritaan kalau kita lihat pada awal surah Al-Baqarah, daripada awal surah Al-Baqarah sampailah ke ayat yang ke-21. Sebenarnya sebelum itu ada menceritakan mengenai 3 golongan manusia. Dia cerita tentang 3 golongan manusia. Pertama, golongan apa? Kafir. Muslim. Beriman. Islam. Beriman. Saya tulis dekat nota. Yang beriman. Allazina yu'minu, Ustaz. Baik, allazina. Baik, insya-Allah. Okey, ayat nombor 3. Okey. 3 golongan manusia yang Allah sebut sebelum ayat ke-21. Yang pertama ialah orang-orang yang beriman. Orang beriman yang pertama kan. Seruannya bermula pada ayat yang pertama. Kalau tidak pada surah Al-Baqarah tu, Ayat 3. dia mula pada ayat yang pertama, kemudian ayat yang kedua, 3, 4, itu semuanya cerita tentang orang-orang yang beriman. Kita ambil 1 hingga 5 lah, awal surah Al-Baqarah tu. Dia cerita tentang orang yang beriman. Baik. Kemudian masuk cerita tentang siapa? Innal ladzina kafaru, Ustaz. Kafir. Orang kafir. Orang kafir. Kemudian masuk cerita tentang orang kafir. Ayat yang ke 6. ayat ke-6. Baik. Kemudian masuk cerita tentang siapa? Orang munafik. Orang munafik. Masya Allah.
Pandai dah boleh ada ustazah semua tu. Ini semua pakar surah Al-Baqarah ni. Ayat berapa? Pula. Senyap dah. Ayat ke berapa ya surah apa tu? Mengenai orang munafik. 10 Ustaz, 10. Ayat yang ke-10. Baik, ayat kita ambil awal, di awal sikit pada tu. Ayat yang ke-8. Ke-8. 8 ya. Ayat yang ke-8. Baik. Okey. Ni cerita tentang golongan yang beriman. Beriman. Orang tiga golongan manusia awal sebelum ayat 21 ada tiga yang Allah cerita. Pertama tentang orang beriman. Yang kedua Allah cerita tentang orang kafir. Yang ketiga Allah cerita tentang orang munafik. Baik, orang beriman boleh tengok dekat skrin. Ayat 2, ayat 3, ayat keempat. Allah cerita tentang allazina yu'minuna iaitu orang-orang yang beriman, orang-orang yang beriman. So awal ni cerita tentang golongan orang beriman. Beriman. Ayat yang ke-6 dia masuk innal ladzina kafaru. Dia dah masuk kafaru. So penceritaannya tentang orang Kafir. kafir. Baik. 6. Kemudian ayat yang ke-8 masuk waminan nas. Waminan nas ni dah terjemahan dan sebahagian manusia. Baik, dalam terjemahan ada tulis tak dalam kurungan siapa? Tak ada. Wa minan nas. Ada tak ada tulis dalam kurungan siapa? Dekat 10 Ada manusia. munafik, 8 dia tak tulis. Ayat ke-8 okey tak ada. Ayat Tak ada. ke-10 Dekat 10 ada tulis munafik. 10 ada. ayat yang ke-10 ada. Okey. Ayat ke-10 itu fi qulubihim. Him tu balik kepada Okey. An-Nas ini, itulah golongan munafik. Munafik. Oh. Okey. Hati yang berpenyakit. Yang berpenyakit. Penyakit bahasa dengki. Kan sebab dia ayat 8, ayat 9, ayat 10 ni sambungan sekali lah. 8, 9, 10, 11 sampai bawah tu. Ayat 14 tu, ayat 16 tu cerita semua tentang satu golongan manusia yang sama. Kan? So dia balik kepada ayat yang ke-8. Permulaannya pada ayat yang ke-8. Itulah orang munafik. 8 sampai 16 Ustaz. 8 sampai 16 betul. 16. 8 sampai 16. Okey. Baik, untuk orang-orang yang beriman. Kan orang-orang yang beriman. Apa yang Allah sebut tentang mereka? Allah sebut ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Maksudnya apa? Beruntung, berjaya. Itulah yang petunjuk dari Tuhan. Mereka itu orang yang dapat petunjuk dari Tuhan. Mereka lah orang Dan mereka lah orang-orang yang berjaya. Baik, so orang beriman. Ayat 5 dia punya balasan dia Ustaz. Balasan dia. Balasan yang disebut pada ayat yang kelima, iaitulah Allah kategorikan mereka sebagai orang-orang yang berjaya. Jaya. Betul Baik, untuk orang kafir apakah balasan yang Allah sebutkan? Azab seksa yang besar. Azab seksa yang amat besar. Mana nak tengok balasan dia? Tengok pada ayat selepas itu, iaitu pada ayat yang ke-7. Ayat yang ke-7. Allah sebut khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah wa lahum azabun azim. Itu siksa yang besar. Allah sebelum Allah bagi siksaan tu di dunia Allah dah memateri, mengunci mati. Memateri tu patri kita welding memang kalau dah welding tu memang dah tak ada dah buka, memang harapan lah nak buka kan. Atas hati mereka. Dah tutup dengan besi habis, welding habis, tak ada apa lah. Atas apa? Atas hati, pendengaran dan juga penglihatan. Itu Allah berikan ketika di dunia dan nanti di akhirat disediakan azabud azim. Azab yang amat besar, seks yang amat besar. Baik. Untuk orang munafik, balasan mereka apa?
ayat yang keberapa Allah sebutkan? Balasan mereka adalah pada ayat yang 17 ke? ayat ke-10. 10. Ayat Kalau 10. Ayat 10 cerita apa? Ayat 10 yang fi pedih. qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Dalam hati mereka Walahum penyakit, azabun maka Allah tambahkan penyakit. Baik, balasan dia apa? Walahum azabun alim bima kanu yakzibun. Dan mereka beroleh azab seksa yang tidak terperi sakitnya. Pedih. Yang sangat pedih. Azab yang sangat pedih. Ayat berapa tu Ustaz? Ayat ke-10. 10. Ayat yang ke-10. 10. Okay, baik. Maka ini 3 golongan manusia yang Allah sebutkan sebelum daripada ayat yang ke-21. Allah cerita tentang golongan orang beriman dan Allah kata mereka ini adalah orang-orang yang berjaya. Kemudian Allah cerita tentang orang kafir dan Allah kata walahum azabun azim, dan bagi mereka azab seksaan yang sangat besar, yang sangat dahsyat. Kemudian Allah cerita tentang golongan munafik dan Allah sebut walahum azabun alim bima kanu yakzibun, dan bagi mereka azab yang tidak terperi sakitnya. 3 golongan manusia. Baik. Setelah Allah cerita tentang 3 golongan manusia. Ini awal surah Al-Baqarah, kan? Saya pernah sebutkan juga sebelum ni dalam Quran, dalam Quran. Kalau kita lihat pada nama surah, kan? Apa nama golongan manusia yang ada dalam Quran? Munafikin. Munafikin. Mukminun. 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 Al-insan. Yang mukminun. 3 golongan. Apa yang ada? Mukminun. Kafirun ada semua Ustaz. Kafirun. Kita ada surah yang ke-23, surah Al-Mu'minun. Al-Mukminun. Surah Al-Mu'minun, surah yang ke-23. 23. Kemudian kita ada surah, nombor surahnya 63, surah Al-Munafiqun. Al-Munafiqun. Surah Al-Munafiqun, surah yang ke-63. 23. Kemudian kita ada surah yang ke-109, iaitulah surah Al-Kafirun. Surah Al-Kafirun, surah yang ke-109. Jadi kalau kita lihat pada nama-nama surah dalam Quran, semua 114. Kita kategorikan dia, kita cari golongan manusia yang ada pada nama-nama surah. Ini jugalah yang kita akan jumpa, 3 golongan. 3 golongan. Orang beriman, orang munafik dan juga orang kafir. 3 ni. Dan memang 3-3 ni. Nama surah memang itulah nama surah yang ada tentang manusia pun. Mukminun, Munafikun dan juga Kafirun. 3 ini adalah nama surah yang ada dalam Quran pun, dan inilah dia 3 golongan yang Allah sebutkan dalam awal surah Al-Baqarah sebelum sampai pada ayat yang ke-21. Baik. Setelah Allah cerita tentang 3 golongan manusia, yang paling panjang Allah sebut tentang siapa? Allah sebut tentang orang munafik. Munafik. Orang munafik yang paling panjang sekali. Ya saya, silakan Ustaz. Tak ada. Ustaz. Haji Syam, minta maaf. Okay. Ini yang ayat 6 tu, ini adakah kafir akidah ke ataupun kufur Ustaz? Okey, baik. Ayat yang ke-6, innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim. Baik, ini orang-orang kafir yang bukan Islam. Orang kafir yang bukan Islam. Okey. Kenapa? Kerana seruan juga sampai kepada mereka, kan? Orang-orang bukan Islam. Macam Nabi di Mekah lah, Nabi berdakwah kepada orang Arab yang bukan Islam. So seruan dakwah Islam itu sampai juga kepada mereka. Baik. Pada awal Baqarah ni, seperti kita sebutkan tadi, bila Allah cerita tentang munafik, itulah dia cerita yang paling panjang sekali. Cerita yang paling panjang. Dan begitulah di sepanjang Al-Quran ini banyak Allah ceritakan tentang gelagat ataupun perangai orang-orang munafik ini. Kenapa? Banyak di-highlightkan kerana dia dekat dengan orang Islam. Dia dekat dengan orang Islam. Dia bukan orang lain lah, dia bukan orang Islam. Kalau dia bukan orang Islam, maksud dia
dia orang Islam. Kalau dia bukan orang Islam, maksudnya kita senang nak apa? Senang nak kenal. Ini bukan orang Islam ni. Tapi sebab mereka ni juga adalah orang Islam, jadi susah sikit. Kan kita nak tengok karakter mereka ni munafik ke Islam sebenar ke kan. Dan yang lebih penting Allah nak suruh kita lihat pada diri sendiri. Sebagai orang Islam ada kemungkinan seseorang itu juga terjatuh menjadi orang munafik. Maka pada ayat ke-21 Allah seru kepada semua. Allah seru kepada orang beriman, Allah seru kepada orang kafir, dan Allah seru kepada golongan munafik. Allah kata ya ayuhan nas u'budu rabbakum. Wahai sekalian manusia semua yang beriman, yang kafir, yang munafik, beribadahlah kepada Tuhan kamu ataupun abdikanlah diri kepada Tuhan kamu. Baik. Pertamanya u'budu, beribadahlah. Dan bila kita kata beribadahlah, kan antara soalan yang ditanya nak beribadah kepada siapa? Maka Allah kata rabbakum. Kalau dia kata abdikanlah diri, nak abdikanlah diri kepada siapa? Abdikanlah diri kepada Tuhan kamu. Allah tak sebut u'budullah, kan? Allah sebut u'budu rabb. Abdikanlah diri kepada Tuhan. Dan perkataan Tuhan tu pula, kalau kita lihat perkataan Tuhan tu, dia seorang-seorang ke atau dia ada bersambung? Ada kum. Dia bersambung dengan perkataan lain, iaitulah dia kum. So rabbah satu, kum ini adalah satu. Baik. Allah sebut, Allah bukan pertama, Allah tak guna nama dia U'budullah yang pertama. Kan kenapa? Kerana Allah meraihkan seruan ini sebab Allah panggil ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia. Maksudnya apa? Kalau Allah sebut ya ayyuhallazina amanu, maka Allah menyeru kepada orang-orang beriman yang memang dah percaya Allah itu sebagai Tuhan dia. Betul tak? Kan? Tapi Allah sebut ya ayyuhan nas. Jadi Allah menyuruh juga kepada manusia yang dia tak percaya Allah itu sebagai Tuhan, ataupun dia ambil Allah sebagai Tuhan dan dia ada Tuhan-Tuhan yang lain juga. Maka sebab itu Allah tak gunakan u'budullah, Allah guna u'budu rabb. Allah guna perkataan rabb. Allah tak guna perkataan Tuhan dan meraihkan orang yang bukan Islam. Kan? Guna bahasa yang dekat dengan mereka. Macam antara yang kontroversi jugalah kan sebenarnya. Pernah dia kontroversi iaitu Ustaz Brother Firdaus Wong. Kan? Dia kan suka buat seri dakwah. Dan salah satu dia ada satu video yang pernah viral dulu, dia pakai t-shirt apa? Muslim love Jesus. Ada. Muslim love Jesus. Kenapa dia tulis Muslim love Jesus? Sebab kenapa dia gunakan Jesus? Sebab Jesus itu dekat di hati orang yang bukan Islam. Kristian. Maka dia nak menarik mereka supaya rasa dekat. Sebab itu dia guna. Kan? Tapi salah ke guna perkataan Jesus? Taklah, sebab Jesus itu nama lain untuk Nabi Isa. Nama lain untuk Nabi Isa. Maka tak salah lah. Kan? Kita bila tengok tu kita rasa salah. Kan? Tapi bila kita ada je orang Melayu kan, dia tak letak nama Harun, dia letak nama dia apa? Islam. Dia letak nama dia Aaron. Dia tak letak nama dia Harun. Dia letak nama dia Aaron. Aaron Aziz. Orang tak marah pula. Orang tak marah pula. Nama Aaron tu. Aaron tu apa? Harun lah, Nabi Harun. Tapi orang tak marah. Tapi bila dia guna Muslim love Jesus, orang marah. Kan macam dia mencampurkan agama, mendekat agama. Tak, itu nama lain untuk dia orang. Tak salah pun lah kan. Baik. Ustaz, sama juga Ustaz. Haji John lagi tak ada Ustaz. Ya? Haji John tak ada malam ni. Yahya. Oh, Haji John. Kan? Guna nama John tak boleh kan. Begitulah. So Allah menggunakan apa? Nama yang untuk meraihkan orang lain. Yang meraihkan orang lain. Maka dia gunakan nama dia Rabb, dia tak guna nama dia Allah. Sedangkan kalau Allah guna ya ayuhan nas u'budullah, betul ke salah? Betul lah. Kan betul. Tapi Allah gunakan istilah yang dekat. Nah, untuk meraihkan orang lain. Kalau guna u'budullah, orang akan terus rasa jauh.
Kan? U'budu, abdikan diri kepada Allah. Apa pula kan? Aku dah ada Tuhan lain. Tapi dia kata, u'budu Rabb, abdikanlah diri kepada Tuhan. Baik. Dan kalau kita lihat perkataan Rabb tu pula, digandingkan dengan perkataan apa? Perkataan kum. Allah Mereka. tak sebut hanya u'budu Rabb, abdikanlah diri kepada Tuhan. Macam dalam surah Al-Fatihah Allah kata Rabbal Alamin, Tuhan sekalian alam. Kan? Tak. Allah guna Rabbakum. Abdikan kepada Tuhan. Tuhan siapa? Tuhan kamulah. Maka Allah nak bagi tahu Allah ini dia adalah Tuhan asal untuk setiap manusia. Tuhan asal setiap manusia. Lahir je manusia tu ke bumi, dia dah ada Tuhan. Ini adalah Tuhan dia yang asal, Rabbakum. Itulah Allah Azza wa Jalla. Lepas itu Allah guna Rabbakum, Tuhan kamu. Supaya manusia dah, aku ada Tuhan aku. Kan? Siapa dia? Okey. Bila dikatakan Tuhan kamu, mungkin juga ada kita kata, nanti dia orang ingat Tuhan dia lah. Kan? Tuhan yang dia tengah sembah tu lah. Baik. Maka Allah terus nak menghilangkan ragu-ragu ataupun fikiran-fikiran yang begitu. Allah terus letakkan apa? Rabbakum. Allah kata Tuhan kamu. Maka dia akan kata, okey, saya akan sembahlah Tuhan saya, berhala-berhala tu. Kan? Tapi Allah kata, tak, Allah terus potong. Allah kata, sembahlah atau abdikanlah diri kepada Tuhan kamu. Tuhan yang mana? Tuhan yang telah menciptakan kamu. kamu. Yang menjadikan kamu. Kalau berhala itu yang menjadikan kamu, ya maka sembahlah dia. Sebab Allah tengah cerita pada Tuhan yang menjadikan kamu. Kalau engkau rasa Tuhan yang itu, berhala itu, yang nama Tagut. Tagut kan. Nama Yarus kan. Beberapa nama dulu sembahan. Kalau kau rasa Yarus tu yang ciptakan kau, maka sembahlah dia. Kan? Maka Allah kata, sembahlah Tuhan. Tuhan yang mana? Tuhan yang telah menjadikan engkau. Maka bila Allah kata Tuhan yang telah menjadikan engkau, manusia akan sedar bahawa hanya Tuhan yang disembah tu, itu semua bukan Tuhan yang menjadikan dia. Dan kalaulah dia tak percaya ke Allah tu pun, tapi dia tahu Tuhan yang disembah itu bukan Tuhan yang jadikan dia. Dia akan agree tentang perkara itu. Walaupun mungkin dia tak setuju lagi kan, yang Allah tu Tuhan, tapi dia dah setuju yang bukan berhala ni yang jadikan dia. Itu dia dah setuju. Itu bahasa Allah yang pandai Allah. Tak boleh, kita tak boleh buat kan. Allah tu kan potong, tak ada nak argue dah. Kan? Baru nak terfikir, budu Rabbakum, sembahlah Tuhan kamu. Baru nak cakap, okeylah aku akan teruslah sembah berhala. Allah tu kata, allazi khalaqakum, tak edi. Sebab bukan berhala ni yang menjadikan Ciptakan. Ya. Haji Ayah on the way dah masuk belum? Haji John. Haji John. Dan daripada Marah Haji Ayah. Kan? Baru masuk lambat hari ni dah tukar nama jadi John dah. Ustaz, pengulangan penggunaan kum tu ada 5 kali Ustaz. Domain kum. Okey, baik. Baik. Jadi kita akan lihat pada poin itu. Jazakillahu khairah. Itu kemudian. Baik. Allah sebut abdikanlah diri kepada Tuhan kamu yang telah menciptakan kamu. Baik. Kalau kita lihat kan, kita ayat yang kita dah banyak kali kita tengok, tetapi bila kita cerita tentang penciptaan manusia, inilah dia ayat yang setiap kita pun akan berbalik kepadanya. Apakah ayat dia? Al-ata 'alal insan. Insya-Allah. Baik. Ayatnya ialah pada surah yang ke-51, ayat yang ke-56. Surah 51 ayat ke-56 pada muka surat 523. Muka surat 523. 523. Surah apa? 523. Surah Az-Zariyat. Surah Az-Zariyat, surah ke-51 ayat ke-53. 56, maaf. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun.
Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah. Seronok dengar di celah-celah suara tu ada suara Jaya. Silakan Jaya terjemahan. Minta maaf Ustaz, saya betul-betul saya tak tahu pun. Orang dah hantar Ah. mesej dah banyak Nah, kali. terlupa dah. Agak dah hantar Jaya terlupa. Bukan, cucu main rumah. Allah. Tak apa. Okey, Dan 5-6. ingatlah, Silakan. aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan untuk mereka menyembah dan beribadah kepadaku. Baik, maka ini kita sebut sebagai apa? Tujuan penciptaan manusia tidak lain adalah untuk mengabdikan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Bukan manusia je, jin pun sekali Allah ciptakan tujuannya adalah untuk mengabdikan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Baik. Mengabdikan diri kepada Allah Azza wa Jalla itu sudah menjadi tujuan tertinggi penciptaan manusia. Maka dalam setiap perlakuan ataupun perbuatan yang manusia lakukan itu mesti ada unsur apa? Mesti dimasukkan di dalamnya unsur Beribadah. Mesti dimasukkan dalamnya unsur ibadah. Kita nak belajar, kita kena masukkan unsur ibadah. Belajar kerana Allah, untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kita nak memasak, kita kena jadikan itu ibadah, mendekatkan diri kepada Allah. Kita nak mengemas rumah, kita nak melipat baju, jadikan itu apa? Ibadah, mendekatkan diri kepada Allah. Bunyinya macam tak kena. Ibadah lah Ustaz. Mendekatkan diri kepada Allah dengan memasak, kan? Bunyinya macam tak kena. Mendekatkan diri kepada Allah dengan melipat baju, kan? Bunyinya macam tak kena, kan? Tapi itulah dia hakikatnya. Setiap yang kita lakukan dalam kehidupan itu kita kena jadikan dia ibadah, kena masukkan unsur ibadah. Masukkan unsur ibadah. Kita mulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Betul. Kita mulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kita tidak ada pilihan melainkan menjadikan setiap perkara yang kita lakukan itu sebagai ibadah. Baik. Allazi khalaqakum, yang telah menciptakan kamu, wallazina min qablikum, dan juga telah menciptakan orang-orang yang terdahulu daripada kamu, iaitulah nenek moyang dan orang-orang yang dulu sehinggalah sampai ke mana? Nabi Adam alaihi salam. Adam alaihi salam. Baik. Maka Allah suruh kita abdikan diri kepada dia, dan Allah beritahu terus, kan? Kalau kita lihat dalam Quran, Allah kalau bagi tahu tentang sesuatu, dia mesti akan sebut sekali kenapa. Kan, kenapa kita kena buat macam tu dan sebagainya. Dan dalam ayat ini Allah kata Allah suruh abdikan diri kepada dia, dan Allah bagi tahu kita kenapa Allah ini layak untuk kita abdikan diri kepada dia. Kenapa tak Tuhan lain? Kenapa kena sembah Allah je? Tak boleh sembah Tuhan lain. Allah bagi tahu siap-siap kepada kita. Itulah yang paling besar sekali Allah bagi tahu, kerana dialah yang telah menciptakan kita. Kalau kita boleh nak letakkan sebagai contoh, kan, tapi tidaklah ia setanding, tapi untuk kita nak faham sahaja. Seorang yang namanya anak, kan, kepada siapakah yang dia layak untuk berbuat baik? Ibu bapa. Kenapa? Sebab dia menjagakan kita, jasa. Kan, dia telah berjasa, dia telah menjaga, tapi balik yang first kali apa? Allah. Melahirkan. Allah Dia telah melahirkan. Tentang ibu bapa itu first kali. Kenapa? Dia telah melahirkan. Itu yang first kali, kan? Kenapa kena hormat ibu bapa, kena menghargai jasa ibu bapa? Kerana dia yang melahirkan, itu first kali. Sebelum itu banyak lagi pengorbanan selepas itu. First kali adalah apa yang paling besar sekali, lahirkan. Itu membezakan. Kalau kita cerita tentang menjaga, kita cerita tentang bagi duit, bagi tempat tinggal, orang lain pun mungkin boleh buat dekat anak kita, betul tak? Orang lain pun boleh jaga, kan? Anak kita kalau bagi ke orang lain baik jadi nak angkat, orang akan buat perkara yang sama, betul tak?
Ya. Betul. Orang ambil anak angkat, dia akan jaga, dia akan besarkan, bagi makan, bagi kasih sayang, semua dia akan bagi. Tapi apa yang dia tak bagi? Mungkin lebih daripada Lahir. mak bapak. Tak tidak Lahir. Tak melahirkan. lahirkan. Itu je. Maka ibu bapa itu layak untuk seorang anak itu berbuat baik yang maksimum, bersungguh-sungguh, berkorban habis-habisan. Sebab apa? Sebab dia yang telah melahirkan. Melahirkan. Itu reason yang paling logik sekali. Kita semua setuju. Maka Allah, kalau kita nak bandingkan, itulah dia. Allah, bila Allah suruh mengabdikan diri kepada dia, Allah akan banyak sebut tentang apa? Khalaq. Ciptakan dia. Dia telah menciptakan kamu. Menciptakan dia. Kenapa? Kerana mungkin orang lain boleh yang dalam kehidupan kita buat bisnes dengan kawan berjaya. Kita company ambil kita kerja, kita dapat jawatan, dapat gaji yang besar. Orang lain boleh bagi macam-macam kat kita yang kita namakan nikmat. Yang kita namakan nikmat itu manusia boleh bagi juga dekat kita yang kita namakanlah kan, yang hakikatnya Allah yang bagi. Tapi kita nampak itu orang yang bagi dekat kita. Kan? Tapi apa pun nikmat yang kita dapat pada hari ini, satu je yang kita tak ada. Iaitulah balik pada asal, orang yang bagi itu dia tak boleh ciptakan kita. Kalaulah tak ada orang yang menciptakan kita, kita dapat rasa tak semua nikmat tu? Tidak. Tak ada Takkan Ustaz. dapat rasa. Takkan dapat rasa nikmat nikmat makan, nikmat apa? Nak rasa nikmat menggaru pun tak dapat. Kalaulah tak ada. Kan kalaulah tak diciptakan. Macam itulah anak segala nikmat yang dirasa dalam dunia ni, kemewahan yang dia dapat, balik pada satu. Kalau dia tidak dilahirkan, selesai. Tak ada satu pun nikmat yang dia akan rasa. Maka Tuhan segala macam nikmat yang seorang hamba itu rasakan dalam kehidupan dia, pada nikmat yang pertama, yang paling utama, yang paling besar, itulah Tuhan tu dah menjadikan dia. Kalau Tuhan tu tak jadikan dia pun tak dapat rasa apa-apa pun nikmat. Kalau Tuhan jadikan dia sebagai ayam, dia tak dapat rasa nikmat jadi manusia. Apa yang dia dah rasa hari ni 30, 40, 50 tahun sebagai manusia ni, dia tak dapat rasa. Apa Allah jadikan dia ayam. Kan? Macam kita. Bila kita jatuh sakit kan, baru kita sedar, ya Allah, nikmatnya kalau sihat. Kan? Kalau sihat. Kan? Tapi bila sihat kita tak perasan. Sihat tu adalah nikmat yang Allah bagi kepada kita. Begitu juga hidup, orang akan sedar dia adalah satu nikmat ketika mana dia nak mati. Kan? Baik. Maka Allah bagi tahu kenapa dia itu Tuhan yang layak untuk manusia itu mengabdikan diri kepada dia. Satu Allah sebut yang permulaan, Allah highlightkan kerana dia yang telah menjadikan kamu. Menjadikan kita. Bukan saja jadikan kamu, tetapi juga orang-orang yang sebelum daripada kamu. Ya. Baik. Maka sebab itu kan, kalau kita baca dalam banyak ayat, ketika mana Allah cerita tentang Tuhan, Allah kata manusia ini banyak mengambil Tuhan yang lain selain daripada Allah. Kan? Selain daripada Allah. Maka Allah akan bertanya soalan. Baik, yang akan kita tengok kejap lagi dalam perbincangan ayat yang bawah. Baik. Tapi perkara pertama yang Allah akan highlightkan, yang kita akan jumpa bila Allah cerita tentang u'budu, kita akan jumpa perkataan khalaqa, cipta. Allah akan mention tentang cipta. Khalaqa. Baik. Selain pada Allah sebut tentang ja'ala, Allah akan sebut tentang cipta. Kenapa? Kerana cipta ni memang tak ada orang lain boleh buat. Tak ada orang lain boleh buat. Baik, dalam Quran kita ada beberapa perkataan yang digunakan sebagai maksud cipta. Kan? Kita ada perkataan fatara. Fatara juga gunanya cipta juga. Kan ja'ala pun menciptakan juga. Ja'ala menjadikan. Kan? Baik, maka perbezaan Ja'ala ada benda yang dah ada. Kalau apa dia Ustaz? Ja'ala. Dia telah menjadi. Ja'ala ni Allah dah jadikan, cuma Allah menyempurnakan lagi kejadian manusia. Itu Ja'ala. Betul? Setuju? Ja'ala Allah dah jadikan, cuma Allah jadikan. Nanti kita akan lihat perkataannya. Baik. Fi'il madhi. Fi'il madhi.
Aduh. Baik, pada penghujung ayat 21. Penghujung ayat 21 Allah sebut la'allakum tattaqun, supaya kamu bertakwa. Bertakwa. Baik. Maka tujuan pengabdian diri, Allah suruh manusia itu mengabdikan diri kepada dia supaya apa? Supaya manusia itu mencapai kepada tahap orang yang bertakwa. Kenapa Allah nak sangat manusia ni jadi orang yang bertakwa? Aman. Kan? Allah dia tidak cukup dengan manusia itu menjadi apa dia? Mukminun. Kan? Allah tak cukup kalau manusia tu jadi mukminun je. Dia nak jadi orang yang bertakwa. Allah nak kita jadi orang yang bertakwa. Kan? Kenapa Allah nak kita jadi orang yang bertakwa? Kalau kita lihat pada awal surah Al-Baqarah tu Allah sebut apa? Alif Lam Mim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Kemudian Allah sebut, apakah ciri-ciri orang yang bertakwa? Allazina yu'minuna bil ghaibi dan seterusnya. Iaitulah orang-orang yang beriman dengan perkara yang gaib dan seterusnya. Beriman dengan perkara yang gaib, mendirikan solat, menginfak, percaya pada hari kiamat, beri rezeki pada orang lain. Baik. Maka muttaqun ataupun orang yang bertakwa dia duduk atas. Mukminun dia duduk bawah sikit. Dia duduk bawah sikit. Tingkat dia. Tingkat dia. Maka Allah nak kita ni kan, kita ni nak Allah nak kita duduk mana? Takwa. Atas sekali Ustaz. Atas sekali. Allah nak kita duduk atas sekali. Maksudnya apa? Takwa. Allah nak kita jadi the best. The best. Kalau dalam bahasa Melayu paling best. Dah lah best, paling lagi kan. Kalau ditambah the bestest, tu teruknya. Best dah baik, dia tambah pula the bestest pula lagi kan. Nak tunjuk yang paling teruk punya best lah. Maka Allah nak suruh kita jadi yang atas sekali. Allah bukan nak suruh kita. Walaupun jadi mukminun dah baik tak? Baik dah. Baik, tapi tak cukup. Allah nak suruh kita jadi, bukannya Allah nak paksa kita, tak. Tapi punyalah Allah nak bagi galakkan kepada kita. Allah nak naikkan. Allah nak push. Tolak kita naik atas. Sebab apa? Allah nak bagi kita nikmat yang full dalam syurga. Allah nak bagi kita duduk syurga yang betul-betul dekat dengan dia. Sama dengan Nabi. Sama dengan Siddiqin. Level tu Allah nak bagi. Maka sebab tu Allah nak push manusia semua pergi duduk orang yang bertakwa. Siddiqin, syuhada, Wassalihin. Itu kalau cikgu-cikgu kat sekolah kan nak apa plan dengan anak murid, dia plan tak anak tu dia cakap kat dia punya students cukuplah markah 70 kan. Tak adalah cikgu tak cakap macam tu, nak lagi tinggi. Cikgu akan bagi kalau A tu dia tak nak A, saya tak nak A, saya nak A+. Dia tak nak A+. Sebab not for dia flat. nakkan yang terbaik. Maka Tuhan ini dia nak berikan yang terbaik kepada hamba dia. Dia suruh abdikan diri kepada dia untuk benefit siapa? Kita. Untuk diri kita sendiri. Diri kita sendiri. Benefit tu untuk manusia tu, untuk hamba tu balik. Benefitnya tak ada pun untuk Allah tak ada. Benefitnya untuk manusia itu sendiri. Baik. Maka Tuhan, Masya Allah, yang sangat baik ini, Allah dia buat macam-macam, dia sediakan macam-macam untuk kita capai ini. Untuk kita capai tattaqun ni. Macam-macam yang Allah buat. Macam-macam yang Allah bantu. Baik, apakah antara perkara yang Allah bantu kita? Pendengaran. Untuk capai? Ada. Bagi Al-Quran. Pendengar. Al-Quran sebagai petunjuk, Ustaz. Dia bagi Al-Quran sebagai petunjuk. Baik, betul. Lagi? Dia hantar Nabi. Dia khalifah, dia bagi khalifah perantaraan. Yes. Dia hantar Nabi. Baik. Orang ada Quran. Orang ada Nabi. Kan? Baik. Tapi ada tak hari ni orang tak baca Quran? Ada. Ada. Baik.
Jadi Allah tahu ada manusia yang orang yang dia tak peduli tentang Quran, tapi Allah tetap nak tolong orang tu biar jadi orang yang bertakwa. Allah sebut apa lagi? Kan? Antaranya apa? Surah 2 ayat 183. Surah apa? Surah apa Ustaz? 2183. 2183. Surah Sama. Ya ayyuhallazina amanu. Berpuasa. Kutiba alaikumus siyam. Oh, Kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum La'allakum tattaqun. Wahai orang beriman, diwajibkan ke atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan oleh orang-orang yang sebelum kamu supaya kamu bertakwa. Bertakwa. Baik tak Allah? Dia Baik. nakkan kita bertakwa. Dia bukan bagi arahan umum. U'budu rabbakum. Abdikanlah diri kepada Tuhanmu, mudah-mudahan kamu bertakwa. Tak. Allah tahu ada lalai, ada leka, tak apa. Kan? Allah suruh solat. Ada yang tak solat, Allah tambah lagi, suruh puasa. Semua ibadah-ibadah yang yang Allah berikan tujuannya adalah untuk meningkatkan takwa. Tujuannya adalah untuk melahirkan takwa. Maka ini semua untuk apa? Untuk bantu manusia jadi masuk pada golongan yang terbaik. Kan? Kalau kita aim exam untuk A+, alaihim ya Ustaz. nak masuk golongan an'amta alaihim. Allah betul-betul nak bagi nikmat dekat kita. Dia push untuk tatakun, orang bertakwa. Kalau kita aim untuk A+, kita tak dapat. Kita akan terus dapat D ke? Tak juga. Tak. Kita akan study untuk dapat A+, selalunya dia kalau larilah tak dapat, dia akan pergi ke mana? A minus. A je, A minus ataupun B. A minus. Ataupun kalau turun dia akan masuk B+. Ya, betul Ustaz. Dia pergi tak pergi D? Tak. Dia Tak. pergi D, tak akan pergi punya. Maka orang kalau Allah dah push dia pergi jadi orang bertakwa, kalau dia tak dapat capai takwa, dia boleh capai tak mukminun? InsyaAllah. InsyaAllah boleh. Dia capai. Nah, bagi takwa dia kena lalu mukminun dulu. Maka kalau dia tak sampai mutakun, orang bertakwa tu paling tidak dia dah sampai tahap mukminun. Mukminun. Orang yang beriman. Mukarrabun Ustaz. Mukarrabun. Mukarrabun. Mereka itu semua masuk dalam golongan Mukminun. mukminun. Mukminun, mukminat. Kan? Jadi baik tak Rabbakum ini, Tuhan kamu ni baik tak? Baik. Sangat baik Ustaz. Sangat Ustaz. Baik, Dia penyayang. dia suruh abdikan diri kepada dia, ada ke agenda untuk diri dia? Ada Ustaz. Semuanya tak ada tersembunyi. Semuanya balik kepada manusia Allah. itu. Manusia. Tak ada pun balik kepada Allah. Allah. Jadi kalau manusia tak nak abdikan diri kepada Allah, Allah ada rugi apa-apa tak? Tidak. Allah tak ada rugi apa-apa. Tapi kenapa manusia tak nak abdikan diri pada Allah? Itu masalah dia. Lalai. Dia macam tanya, kenapa tak dapat result A? Macam itulah. Betul Ustaz. Dia akan macam malas study kan. Tapi kalau kata dia dah study betul-betul tapi tak dapat, macam mana? Cara tak betul Ustaz. Cara tu tak betul. Kalau dia dah study betul-betul tapi tak dapat, dah usaha sungguh-sungguh tapi tak capai mutakun, Allah apa? Allah kata apa? Innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Sesungguhnya Allah tidak akan mensia-siakan orang-orang yang cuba nak buat baik. Takkan sia-sia. Kalau dia tak dapat syurga Firdaus, bawah tu dia mesti dapat. Dia confirm boleh dapat masuk syurga lah. Orang, tapi kalau kita kalau kita kata student dah study betul, exam tak dapat jawab, memang gagal lah. Memang gagal lah. Tapi Allah kalau dia tengok hamba itu berusaha bersungguh-sungguh nak capai mutakun dan dia itu tak dapat nak capai, maka Allah akan bagi dengan rahmatnya akan masukkan dia ke dalam syurga. Begitu juga dalam hadis yang kita pernah bacakan, betul tak? Sebelum ni yang hadis tentang yang Nabi kata, kalaulah seorang itu Allah dah siapkan manzilatan, dah siapkan satu tempat dah di sisi dia, itu di syurga. Lepas tu Allah tengok hamba ni, dia tak akan capai lah tempat tu, iaitu syurga tu dengan amalan dia. Maka apa Allah akan buat? Lagi rahmat dia. Allah akan menguji dia. Nak bertali. Yes.
Saya dah bagi hadis tu saya rasa. Allah akan menguji dia sampai apa? Allah uji dia, kemudian Allah bagi dia kesabaran, lalu dia bersabar dengan ujian tersebut. Dengan itu cukupkan dia kota untuk masuk ke dalam syurga. Punya Allah akan tolong bagi dapat masuk dalam syurga. Sekarang ni Ustaz, memang diuji lah banyak ujian sakit tu, dugaan yang Allah Kejap, beri kejap. tu, adakah cara-cara Allah nak jadikan kita orang yang bertakwa? Untuk ujian dan juga musibah yang Allah berikan. Ya, ya. Okey. Ujian dan musibah yang Allah berikan dalam kehidupan kita. Baik. Pertamanya, secara umumnya, orang-orang yang beriman itu memang Allah akan beri ujian. Orang yang beriman memang Allah akan beri ujian. Tidak ada orang yang dia mengaku dia beriman, dia tak ada ujian. Setuju tak? Setuju. Main setuju je. Memang dalam Quran dah tulis dah. Dalam Quran, kat mana Quran tulis? Allah tak ingat. Insan. Tapi biasa Surah Al-Insan ayat kedua. Al-Insan yang kedua. Baik, silakan baca. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsajin nabtalihi. Nabtali. Waja'alnahu Ja'alna sami'an basira. Al-Basir. InsyaAllah. Kami uji dia. Al-Mulk lah. Sebab tu Banyak tempat Ustaz, banyak tempat. Not that is the only one. Surah 29 ayat yang kedua. surah Pada 29. surah 29 ayat kedua. Surah 29 ayat yang kedua, muka surat Kedua tu 96. Sibanna. 96. Baik, kita baca pada ayat pertama, ayat kedua Allah berfirman, Muka surat apa Ustaz? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Muka surat Ustaz. Auzubillahi Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surah Al-Ankabut Zainul. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Alif Lam. Alif Lam Mim. Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Mana Jaya dah. bahawa mereka akan dibiarkan hanya mengatakan kami telah Haji Yaya, beriman. silakan. Haji. Haji Yaya termute ke? Ada. Ada, silakan Haji Yaya. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Pengasihani. Patutkah manusia menyangka bahawa mereka akan dibiarkan hanya berkata kami beriman sedang mereka tidak diuji dengan sesuatu cubaan? Baik. Maka siapa yang mengatakan bahawa saya beriman, maka bersedialah untuk Diuji. diuji. Tapi kalau dia kata saya beriman tapi tak diuji, macam mana? Itu diuji juga namanya Ustaz. Diuji maksudnya. Yelah kalau macam ujian lah, sihat ke, sakit ke, kurang ke, lebih ke. Okey, dia kata saya beriman tapi tak ada apa ujian, hidup dia okey je. Semua je. Itu dia tak fikir lah, dia tak berfikir. Itu dia tak Allah boleh. Allah tak sayang kat dia. Maksud dia kena tengok balik. Maksud dia Apa iman yang dia dia tu buat. ada masalah. Iman dia ada masalah. Kerana orang beriman dia pasti akan diuji, Iman kita naik lagi satu tingkat, ujian itu juga akan meningkat. Naik satu tingkat, ujian itu akan meningkat. Itulah dia dinamakan sebagai sunnatullah. Sunnatullah. Dan kebiasaan yang Allah akan buat. Iman makin naik, ujian makin akan naik. Kan? Dia akan naik. Lepas tu dia akan tenang kejap, lepas tu dia akan ujian lagi. Ujian, lepas tu dia akan tenang kejap, lepas tu dia akan ujian lagi. Itu tanda apa? Itu dia boleh maksudnya apa? Dia boleh tersenyum. Sebab insya-Allah dia itu sedang nak pergi ke arah amanah. Kami beriman. Sebab itulah dia diuji. Kalau hidup dia okey, tenang, tak ada apa masalah, maka dia kena bimbang. Kerana bila tak ada ujian tu tanda apa? Tanda ada yang tak kena lah tu dengan iman dia tu. Ada yang tak kena. Sebab itu Nabi SAW sebutkan asyaddun nasi bala'an al-anbiya, thumma alladhina al-amsal,
thummal amsal. Manusia yang paling teruk sekali ditimpa dengan ujian, bala, asyaddun nasi balaan. Manusia yang paling teruk sekali ditimpa dengan bala, ujian dan juga musibah adalah al-anbiya, para nabi. Kenapa para nabi? Sebab iman mereka Darjat dia yang orang iman dia lebih tinggi. Kalau Iman mereka Ah. lebih tinggi. Makin Iman tinggi dia makin tinggi. makin Sebab tebal tu ujian dia dia lah. paling teruk sekali dia punya balaan. Bala tu paling teruk sebab iman dia tinggi. Summal amsal. Kemudian kata siapa yang semisal dengan tu. Maksudnya apa? Orang yang iman yang hampir-hampir. Kalau kata iman para anbiya 100, kemudian pergi bawah tu orang yang iman dia 95, itu ujian dia yang paling berat. Bawah sikit orang yang iman dia 90%. Bawah sikit orang yang iman dia 85%, maka makin ke bawah ujiannya makin kurang. Menunjukkan apa? Kadar iman yang makin jadi dia berkadar dengan iman. Ujian kurang petanda apa? Iman itu rendah. Ujian banyak petanda iman itu tinggi. Dan tetapi jangan kita berbangga pula banyak ujian. Aku ni orang yang beriman ni, iman aku tinggi. Kan takut kita apa? Syaitan masukkan rasa ujub. Syaitan masukkan rasa ujub. Bila masuk rasa ujub, itu yang akan menjadi Nabi SAW sebutkan sebagai apa? Salah satu daripada 3 perkara yang merosakkan seseorang tu. Iaitulah apa? Wa'ijabul mar'i binafsih. Dia rasa ujub, takjub dengan diri dia. Dia sendiri. Rasa aku ni ujian banyak ni, mesti iman aku tinggi ni. Aku ni kalau tak syurga Firdaus ni, paling kurang syurga Aden. Macam tu kan. Tak ada macam tu lah kan. Sebab apa? Umar Al-Khattab dia kata kalaulah orang manusia ni semua masuk dalam neraka, maka akulah orang yang pertama sekali masuk dalam neraka. Kalaulah semua manusia ni masuk dalam syurga, maka dia kata akulah orang terakhir nanti yang akan masuk ke dalam syurga. Itu. Tapi secara umumnya ujian yang Allah berikan kepada kita semua itu menurut kadar keimanan seseorang. Dia akan diberi ujian mengikut kadar keimanan. Dan ujian yang Allah berikan itu dia adalah sebagai apa? Kafarah, untuk nak menghapuskan dosa-dosa dan juga kesalahan-kesalahan kita. Ya. Ustaz. Jangan kita rasa seronok kan dengan apa? Ujian yang Allah berikan kerana Allah nak tingkatkan darjat. Kadang orang syok, ni nak tingkat darjat, ni nak tingkat darjat. Sedangkan dia tak sedar kesalahan dia yang Allah duk tutup tu sikit punya banyak kan. Maka itu yang Allah nak hapuskan dulu sebelum Allah nak matikan. Silakan Haji Zainal. Macam saya tengok macam orang-orang Palestin, orang yang teruk sangat dekat sana kan, kena, adakah itu satu ujian untuk meningkatkan iman mereka? Iya, macam betul. budak-budak yang baby sekali yang kesian lah. Betul. Kadang saya fikir apa tau? Bila ujian menimpa kita berat, kita setiap kali pun ujian kita akan rasa berat. Kan? Dan kita akan rasa macam, ya Allah, kenapa aku baru je nak stabil, pak kena lagi. Baru je nak okey, pak ke. Baru je hati ni rasa nak terubat, kena lagi ujian. Kan? Tapi bila tengok kan, anak-anak di Palestin itu, bayi-bayi kan, tak payah jauh sana lah. Tengok bayi yang dekat Malaysia ni, bayi yang kena buang. Bayi yang ditanam hidup-hidup. Bayi yang dibuang dalam lubang jamban. Apa dosa yang dia ada? Tak ada dosa yang dia ada. Tapi berat tak ujian yang kena dekat dia? Berat. Kesian tak? Kesian tengok. Maka membuatkan kita terfikir, aku ni dosa ya Allah punyalah banyak. Tapi Allah bagi ujian Allah tak padan langsung. Sedangkan aku dosa punyalah teruk. Ni orang Palestin, budak-budak kecil tu. Apa dia? Mati kesejukan. Mati kelaparan. Apa dosa yang dia ada? Kalau Allah matikan terus, confirm masuk syurga, belum balik lagi. Tapi itu pun Allah berikan kepada ujian yang kita letakkan diri kita kat situ pun kita tak sanggup. Ini kita baru ditimpa dengan ujian yang alahai, apalah sangat nak dibandingkan dengan mereka. Dengan budak-budak tu yang tak ada dosa tu, pun kita dah rasa macam, ya Allah, kenapa aku, ya Allah. Aku baru nak berdiri sekejap, dah terjatuh balik. Baru nak berdiri sekejap, dah jatuh balik. Kan? Sedangkan budak-budak, anak-anak tu semua, itu semua golongan yang tak ada dosa, boleh kata ahli syurga. Kan? Umar Al-Khattab, Abu Hurairah, pernah diriwayatkan mereka berdua ni pada waktu yang berbeza.
tapi perbuatannya sama. Dia buat apa? Dia jumpa budak-budak Abu Hurairah. Dia jumpa sekumpulan budak-budak tengah bermain. Dia cakap apa? Dia kata, wahai anak-anak kecil, engkau tolong doakan aku. Engkau sebutlah Allahumma gfirli Abi Hurairah. Ya Allah, ampunkan Abu Hurairah. Lalu budak-budak tu pun ikut. Ya Allah, ampunkan Abu Hurairah. Abu Hurairah aminkan doa dia orang. Bila dia tanya kenapa kau buat macam tu? Ini semua budak-budak yang tak ada dosa. Dia doakan kita. Menghargai je budak-budak tu punya apa? Kesuciannya tu tak ada dosa. Kalau Allah matikan akan masuk syurga. Maka kita melihat pada anak-anak yang berada di Syria dan juga Palestin itu, juga pada anak-anak yang berada di negara kita, anak-anak kecil tu, kesian, mereka ditimpa dengan ujian, sedangkan mereka boleh katakan tak ada dosa langsung. Dan kita ini, tak berapa banyak nikmat yang Allah bagi, juga berapa banyak dosa yang kita lakukan, kita tukar nikmat yang Allah bagi itu dengan dosa. Tak kena langsung exchange tu kan. Allah bagi nikmat, kita bagi dosa. Allah bagi nikmat, kita bagi dosa. Pertukaran yang berat sebelah. Tetapi Allah tetap berterusan bagi kepada kita nikmat. Tapi itu pun kita duduk merungut lagi. Silakan. Ustaz, itu ujian yang pada budak-budak tu. Adakah ditujukan kepada budak-budak tu ataupun kepada pemerintah ataupun kepada umat Islam ujian tu? Baik. Ujian Allah berikan kepada mereka dan teguran serta pengajaran itu adalah untuk semua kita ambil. Dia teguran untuk orang Islam yang berada di sana, dia teguran untuk orang Islam keseluruhannya. Untuk kita sama-sama mengambil pengajaran bagaimana, macam mana boleh ada kat sana tu orang Islam yang kelaparan, orang Islam yang kesejukan. Hatta kat negara kita sendiri pun ramai yang berkeadaan sedemikian, lagi-lagi dalam keadaan yang sekarang ini. Baik. Kita lihat pada surah Al-Baqarah, surah yang kedua ayat 214 ini pada muka surat 33. Muka surat 33, surah yang kedua ayat 214, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Am hasibtum an tadkhulul jannata wa lamma ya'tikum mathalul ladzina khalaw min qablikum Am hasibtum an tadkhulul jannata wa lamma ya'tikum mathalul ladzina khalaw min qablikum massatuhumul ba'sa'u wad-dharra'u wa zulzilu hatta yaqula ar-rasulu walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah Massatuhumul ba'sa'u hatta yaqula ar-rasulu walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah Ala inna nasrallahi qarib. Ala inna nasrallahu qarib. Adakah patut kamu menyangka bahawa kamu akan masuk syurga padahal belum sampai kepada kamu ujian dan cubaan seperti yang telah berlaku kepada orang yang terdahulu daripada kamu? Mereka telah ditimpa kepapaan, yakni kemusnahan harta benda, dan kesengsaraan, yakni penyakit, serta digoncangkan, yakni dikejutkan dengan pelbagai bala, sehingga berkatalah Rasul dan orang yang beriman yang ada bersamanya, bilakah datangnya pertolongan Allah? Ketahuilah, sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat, asalkan kamu bersabar dan berpegang teguh dengan agama Allah. Baik. Allah sebut, adakah kamu sangka senang je nak masuk syurga? Tapi belum lagi ditimpa dengan apa yang telah menimpa orang-orang yang terdahulu. Apa yang telah menimpa orang terdahulu? Pertama, al-ba'sa. Yang kedua, ad-dharra. Yang kemudian apa? Wazulzilu. Zulzilu. Wazulzilu. 3. Gempa bumi ke tu? Betul. Dan itu root word dia betul. Baik, ini pada harta. Ini pada diri.
maka ada ujian nanti yang datangnya pada harta, dan ujian yang nanti ada yang datang pada diri. Wa zulzilu yang terjemahannya serta digoncangkan oleh ancaman musuh. Wa zulzilu ni ancaman ataupun serangan yang datang daripada luar selain daripada harta dan juga yang terkena pada diri. Ni yang terjadi pada ahli keluarga, yang ujian yang datang kawan-kawan, jinjiran, office mate. Ni semua ni wa zulzilu orang lain. Apa-apa saja luar kan, malapetaka, taufan ke, ribut ke, tsunami ke, ni wa zulzilu masuk bahagian yang situ. Ini ditimpakan kepada siapa? Kepada Nabi dan juga orang-orang yang beriman yang bersama-sama dengan Nabi. Dan ujian itu datang sekali, 2 kali ataupun 3 kali? Banyak kali Ustaz. Datangnya berkali-kali. Macam mana tahu berkali-kali? Sebab sampai mereka kata, mata Nasrullah, bila nak datang ni pertolongan Allah? Kan, datang sekali tahan, datang kali kedua tahan, kali ketiga tahan. Sampai dah tak tahan, sampai tanya dah, mata Nasrullah, bila nak datangnya pertolongan Allah? Bila nak datangnya pertolongan Allah? Ujian itu datang dengan bertimpa-timpa, berkali-kali. Baik, kenapa ditimpakan semua ini? Satu je tujuannya, untuk nak dimasukkan ke dalam syurga. Wa jazahum bima sabaru jannatan wa harira. Ayat berapa tu? Ayat 12. Surah Al-Insan. Masya-Allah. Boleh relate kan? Baik, maka ini semua tujuan untuk meningkatkan apa? Untuk meningkatkan takwa. Inilah yang kita sebut sebagai apa? Bahasa takwa. Bahasa takwa. Maksudnya apa? Maksudnya takwa itu dia boleh bercakap. Kan? Takwa itu bercakap, berinteraksi dengan orang, berinteraksi dengan diri kita. Bagaimana cara takwa itu berinteraksi? Dengan al-ba'sa wad-dharra wa zulzilu. Dengan semua ni. Ini adalah kita sebut sebagai apa? Bahasa-bahasa takwa. Kenapa? Kerana semua ini gunanya untuk apa? Untuk nak meningkatkan kembali. Maksudnya kalau kemiskinan, kita infak ke macam tu lah Ustaz kan? Ya. Okey. Maka ini semua untuk apa? Bahasa takwa nak bercakap dengan kita, dia guna bahasa ni. Dia bukan guna bahasa biasa. Saya teringat satu ayat, menengok kejap. La ilaha illallah. Astagfirullahaladzim. Baik, kita tengok. Baik, maka bila takwa itu dan juga iman bila masuk dalam diri seseorang, maka dia akan membawa apa? Membawa ujian yang banyak. Bukannya hidup menjadi makin senang. Sebab itu orang yang bila dia nak berubah jadi lebih baik, dia akan jadi lagi susah. Dia bukan akan jadi makin senang. Itu dia punya sunnatullah dia. Kan? Hidup dia akan jadi lagi kelang kabut, bukan akan jadi makin okey. Bila dia decide, okey, aku nak mulalah, dan hari ni aku nak mula solat full time, kan, solat penuh. Ada je nanti yang tak kena. Dia decide mulai hari ni aku nak mula solat awal waktu. Akan ada je yang tak. Hari ni aku nak mula solat sunat. Hari ni aku nak mula baca Quran setengah muka. Tak, satu ayat je. Akan mulalah ada je hal, ada je masalah, ada je ujian yang akan datang. Lepas kita decide nak jadi lebih baik, nak meningkatkan iman, dia akan ada ujian. Itulah dia bahasa-bahasa la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan ataupun supaya kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Maka perkara yang nak kena dilakukan untuk mencapai kepada takwa adalah apa? Kita kena apa? U'budu rabbakum. Beribadah kepada Tuhan kamu yang telah menciptakan kamu. Mengabdikan diri kepada Tuhan kamu, iaitu kepada Allah SWT. Tuhan yang paling layak untuk diabdikan diri. Cukuplah dengan satu ini saja alasannya, iaitu dia yang telah menjadikan kita.
Sebagaimana kita tak ada alasan untuk tidak hormat kepada ibu bapa kerana mereka lah yang telah melahirkan kita. Biarlah jahat macam mana pun mak atau ayah itu sama. Tetap kita kena muliakan mereka. Kenapa? Kerana mereka yang melahirkan ke dunia. Maka Tuhan ini jauh lebih layak untuk diabdikan diri. Kerana dia bukan saja menciptakan kita, tapi dia juga yang telah menciptakan ahli keluarga kita yang terdahulu. Dan tidak cukup dengan itu, nanti pada ayat yang ke-22 ini, ayat ke-22, Allah sebutkan apa? Allazi ja'ala lakumul arda firasyan. Tuhan yang diminta untuk kamu mengabdikan diri kepadanya itu, dia bukan saja menjadikan kamu, bukan saja menjadikan orang sebelum kamu, tapi dia juga menjadikan bumi ini sebagai hamparan untuk kamu. Kalau Allah letakkan alasannya bahawa dialah Tuhan yang layak untuk diabdikan diri hanya kerana dia menciptakan kita, cukup tak? Tak cukup Ustaz. Itu dah cukup dah. Dah cukup dah. Dah besar dah tu, dah besar dah tu. Sebab apa? Sebab tidak ada Tuhan lain yang boleh mencipta apa-apa pun. Tak ada Tuhan. Sebutlah Tuhan apa pun. Tuhan tu tak akan boleh nak mencipta sesuatu daripada mula. Kita cerita tentang khalaqa dia adalah mencipta. Kita pun kata manusia pun mencipta tak? Cipta kereta, kan, cipta bangunan, buat apa? Kita panggil invention kan, macam-macam benda yang manusia ni cipta, telefon, laptop, macam-macam manusia buat. Manusia pun mencipta juga Ustaz. Tapi kenapa Allah sebut dia mencipta? Beza khalaqa Allah dengan mencipta manusia. Allah gunakan perkataan khalaqa. Sebab apa? Khalaqa ini maksud mencipta sesuatu daripada tak ada kepada ada. Tak ada Baik. kepada ada. Handphone pun dulu tak ada, sekarang dah ada. Laptop dulu tak ada, sekarang dah ada. Tapi bahan dia Allah yang ciptakan. Dia gunakan dia invent barang-barang yang dah ada. Ya, dia walaupun dulunya tak ada, sekarang dah ada kan, tapi itu semua diambil gabungan daripada bahan-bahan sedia ada. Menjadilah satu ciptaan yang baru. Ibarat ada minyak, ada bawang, ada ikan bilis, tumis, ada beras, jadilah apa? Nasi goreng. Sambal. Jadilah sambal. Dia bukan mencipta sambal tu. Kan? Dia gabung, jadi sambal. Reka cipta. Dia reka cipta. Sesuainya adalah mereka cipta. Dia bukan mencipta. Tapi Allah dia khalaqa, dia cipta daripada tak ada langsung. Bahan-bahan apa benda semua pun tak ada. Ting tu ada. Gitu. Itu makna yang ada dalam khalaqa. Dia bukan menciptakan saja-saja, tapi dia ciptakan daripada sesuatu yang tidak ada asal usul dia. Tak ada pun satu bahan pun yang dah siap. Kalau cerita tanah tu Ustaz, manusia kan cerita daripada tanah. Tanah kan dah siap ada. Mana ada tanah dulu tak siap pun ada. Allah yang jadikan tanah tu dulu. Kemudian baru dia jadikan manusia daripada tanah itu. Maka itu perbezaan manusia yang mencipta dan juga Allah yang mencipta. Maka Tuhan yang disuruh abdikan diri kepadanya itu dia yang telah menciptakan kita. Maka jika itu saja alasannya sudah cukup untuk, sepatutnya sudah cukup untuk seseorang itu mengabdikan diri kepadanya. Tapi Allah tahu manusia itu sikapnya khasimun mubin, suka membantah, tak dengar cakap. Kan, cakap sekali tak masuk, tunjuk satu bukti tak nak pandang, nak kena lagi, bagi lagi bukti-bukti yang lain. Maka Allah sambung pada ayat yang seterusnya, ayat yang ke-22. InsyaAllah kita akan sambung pada minggu hadapan. Baik, ayat ke-21 ini arahan yang Allah berikan, suruhan yang Allah berikan. U'budu, iaitu abdikanlah diri atau beribadahlah. Itu masuk suruhan yang wajib ke, sunat ke, harus? Wajib. Janganlah ragu-ragu. Macam ragu-ragu je. Wajib. Semua macam senyap dulu 1-2 saat. Ustaz, sebab Ustaz sebut ayat 22, saya teringat pala taj'alu tu dah habis. Ya ke? Maaf. 21, ayat 21. Oh, tu ayat 22. Ayat 21, U'budu, abdikanlah diri, beribadahlah. Ini ayat suruhan. Allah suruh
suruhannya masuk dalam Wajib. kategori mana? Masuk dalam kategori wajib. Wajib. Kenapa? Dah memang inilah tujuan manusia diciptakan pun. Tak ada tujuan yang lain. Baik, kalau seorang tu anak kita hantar pergi sekolah. Kat sekolah dia main. Ataupun kat sekolah dia pergi panjat pagar. Kan? Kena tak dengan tujuan kita hantar dia pergi sekolah? Tak kena. Tujuan kita hantar dia pergi sekolah untuk buat apa? Belajar. Untuk belajar. Kalau dia tak belajar, kena tak dengan tujuan kita hantar dia pergi sekolah? Tak kena. Baik. Maka tujuan Allah hantar manusia ke dunia, tujuannya adalah apa? Beribadat pada Allah. Beribadat. Kalau dia buat lain daripada ibadah, kena tak? Tak kena. Tak kena. Tidak. Mak ayah kalau tahu anak dia panjat pagar keluar daripada sekolah, marah tak? Marah. Besok duit belanja dapat ke tak dapat? Confirm tak dapat. Mungkin tak dapat. Confirm tak dapat. Kita hari ni buat salah dengan Allah, buat dosa. Masih tak lagi boleh mata ni nampak? Masih boleh bernafas? Jantung masih boleh? Masih berdegup. Duit dalam bank jadi kosong ke? Duit dalam bank jadi kosong ke? tak. Tidak. Kereta kat luar hilang ke kena tarik? Tak. Berapa banyak kesalahan yang kita buat pada Allah sampai hari ini? Sikit ke banyak? Banyak. Tak terkira. Tapi nikmat Allah yang Allah terus bagi, sikit ke banyak? Banyak. Masih juga banyak. Dia punyalah Allah ini Maha Pemurah, Maha Penyayang. Kalau kita rasa anak kita buat salah, patutlah kita hukum dia sebab dia buat salah. Tapi Allah baik, dia bagi peluang sikit punya banyak kepada manusia. Kenapa? Allah tahu, Allah tak pernah putus asa dengan manusia. Dia tak pernah putus asa untuk mengajak manusia untuk mengabdikan diri kepada dia. Buat salah, buat dosa tak apa, Allah bagi lagi. Mudah-mudahan nanti dia insaf. Buat lagi, Allah bagi lagi nikmat. Mudah-mudahan nanti dia insaf. Buat lagi dosa, Allah masih lagi berterusan bagi nikmat kepada dia. Kerana Allah memandang tinggi. Maksudnya Allah tinggi harapannya kepada setiap daripada kita. Tinggi harapan Allah. Kalau tak, Allah tak jadikan kita khalifah. Allah tahu kita semua ada potensi. Sebab itu tinggi harapan Allah pada kita untuk menjadi orang-orang yang bertakwa. Maka janganlah sia-siakan harapan Allah pada kita. Sebagaimana anak-anak, janganlah sia-siakan harapan ibu dan ayah. Ibu bapa. Kita jangan sia-siakan harapan Allah. Allah nak kita jadi orang yang bertakwa. Allah nak kita mengabdikan diri kepada dia. Allah tahu kita boleh buat, Allah tahu kita ada potensi tersebut. Maka jangan sia-siakan harapan Allah. Besar harapan Allah pada kita. Kita kena jalankan dengan sebaiknya, mengabdikan diri kepada Allah dalam apa pun yang kita buat di dalam kehidupan. Tapi dalam kehidupan ni bukanlah nak kena bayangkan abdikan diri tu nak kena solat je. Nak kena baca Quran je, tak. Anak pergi sekolah, dekat sekolah ada kantin tak? Ada. Dia boleh pergi makan tak? Dia boleh jalan-jalan tak dalam sekolah? Dia ada tak waktu rehat? Dia jumpa tak kawan-kawan dia bersembang? Ada. Semua itu nikmat dalam suasana apa? Pembelajaran. Maka semua nikmat Allah bagi, nikmat kita berkawan, nikmat kita ada ahli keluarga, nikmat kita ada harta, nikmat kita dapat bercuti, dapat berehat. Itu semua nikmat dalam rangka untuk nak buat apa? Ibadah. Nak diri kepada Allah. Supaya apa? Rehat tu, kalau anak kita daripada pukul 7.30 pagi sampai pukul 12.30 hari straight kelas. Teruk tak dia? Teruk Ustaz. Tapi kalau bagi rehat, lepas masuk rehat, mata terbuka, segar balik tak nak belajar? Segar. Maka nikmat semua yang Allah bagi ni untuk memacu semangat kita untuk terus ibadah. Supaya kita terus semangat untuk ibadah. Supaya ada berehat, ada ahli keluarga, ada anak-anak, ada cucu, ada kawan. Ini semua Allah bagi untuk tambahkan semangat kita untuk
ubudu rabbakum, untuk Untuk terus mengabdikan beribadah, diri kepada Allah. mengabadikan diri Mudah-mudahan kepada capai kepada tahap takwa. takwa. Allah Ta'ala Ustaz, alam. Ya saya. saya nak tanya sikit. Dulu kan kita selalu dengar bila orang tu satu ditimpa ujian tu, dia orang selalu berdoa kepada Allah, ya Allah ya Tuhanku, dia minta tolong hentikanlah ujian ni, saya tak mampu lagi nak menanggung ni. Ya, betul. Dulu selalu, ada Betul. sekarang ni dah berlawanan dengan Dah apa yang berlawanan sepatut pula. kita buat. Betul. Betul. Macam mana sekarang ni nak Macam mana? menghilangkan? Maka Allah berikan ujian, janganlah doa Allah angkat ujian. Alhamdulillah. Nah, doa apa? Nah, doa Allah sebut ya ayyuhallazina amanu isbiru wasabiru Sabiru. warabitu Wattaqullah. la'allakum Ya. ayat akhir daripada surah Ali Imran, ayat surah ketiga, ayat yang ke-200. Kata Allah berfirman, wahai yang beriman, bersabarlah dan kuatkan kesabaran. Bersabar dan kuatkan kesabaran. Maka kita doa, ya Allah, kau kuatkan kesabaranku untuk menghadapi ujian ini. Minta Allah kuatkan kesabaran. Kenapa? Kerana ganjaran itu diberi dengan apa? Dengan sebab Sabar. dengan sebab sabar. Wa jazahum bima Sabaru. sabaru. Sabaru Ganjaran jannata wa hariro. yang ganjaran diberikan bukan kerana ujian, ganjaran diberikan kerana sabar. Kan innallaha idza ahabba qauman ibtalahum faman sabara falahu sabar wa man jaza'a falahu jaza'. Sesungguhnya Allah apabila dia menyintai satu kaum itu, maka dia akan menguji mereka. Maka siapa yang bersabar, Allah akan beri dia ganjaran atas kesabaran dia. Dan sesiapa yang mengeluh, maka dia tidak dapat apa-apa kecuali jaza', keluhan sahaja. Keluhannya. Ya, dia akan dapat keluhan. Maka ganjaran itu diberi atas besar mana kita punya kesabaran. Maka ujian yang bertimpa-timpa tu, kita mohon kepada Allah, ya Allah, berikanlah aku kesabaran dan kuatkanlah kesabaran. Iman. Sebab itu Allah suruh minta tolong. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau Allah kami mohon pertolongan. Betul Allah kata wasta'inu bisabri wassalat. Dan mohonlah pertolongan dengan sabar dan juga solat. Sabar Allah sebut sebelum daripada solat. Sabar dulu. Sabar dulu. Main sabar itu. Sabar keyword. Sabar. Maka ujian yang menimpa, kita minta Allah kurniakan sabar dan kuatkan kesabaran. Jangan minta Allah, kalau kita minta Allah angkat pun boleh juga. Boleh, tidak ada masalah. Kan, cuma kita kena sedar. Allah minta Allah angkat ujian tu bukan kerana aku ni tak nak ujian, nak hidup aku tak ada ujian. Tak, kita kena sedar hakikat ujian itu. Kita mohon Allah berikan kepada kita. Sebab kadang tengok orang yang elok ya perjalanan hidup dia, kita cemburu lah kan. Ya. Macam tu kan. Ujian yang hidupnya elok sempurna tu, itu orang yang hidupnya elok je tu, semua je tu dia sedang bermasalah kan? Lah. Tapi itu yang dalam Quran selalu sebut wahum la yash'urun wahum la yash'urun. Sedangkan mereka tak sedar. Quran selalu sebut kan, wahum la yash'urun, sedangkan mereka tak sedar. Tak sedar pun, dia tak sedar dia dalam masalah sebab hidup dia elok semua dia. Sehingga buatkan dia tak sedar pun dia dalam masalah. Sebab tak ada apa masalah, dia pun tak sedar yang sebenarnya tak ada masalah itu adalah masalah. Dia tak ada masalah adalah masalah. Betul adalah masalah. Kalau dia ada masalah, sebenarnya dia bukan dalam masalah. Dia pening pula kan. Siapa yang berada dalam masalah, maka secara umumnya dia kena gembira. Iman dia tak ada masalah. InsyaAllah. InsyaAllah. Sebab Allah terus bagi kepada dia. So suruhan dia sini, abdikan diri kepada Allah ajalah. Suruhannya abdikan diri kepada Allah. Suruhan yang wajib, tujuan daripada kehidupan. Dan metod kita nak mula menyedari bahawa apa yang ada dalam kehidupan kita ni, semua nikmat Allah bagi ni untuk menguatkan semangat kita untuk beribadah. Allah tambah nikmat lagi sebab Allah nak suruh tambah ibadah. Allah nak bantu untuk ibadah. Kan?
Saya pernah dengar sekali Ustaz Adi Hidayat dia cerita. Ada 2 orang, seorang ni rajin pergi solat kat masjid, solat berjemaah, solat on time. Tapi hidup dia miskin. Kan, naik motor je. Dan seorang lagi tak rajin solat, tak solat jemaah kat masjid, tapi hidupnya kaya. Hidupnya kereta mewah. Kan? Maka dia kata apa? Kenapa Allah bagi kepada yang kedua itu, Allah tak bagi yang pertama yang rajin solat berjemaah tu? Sebab Allah bagi kehidupan yang selesa kepada orang yang nombor 2 tu supaya apa? Dia ada kenderaan yang baik supaya mudah untuk dia pergi solat. Dia ada duit yang banyak, ada masa. So tak payah kerja teruk, duit dah ada. So ada masa lapang. Nak buat apa? Pergi solat jemaah. Di masjid je. Orang yang pertama tu Allah tak bagi dia hidup yang mewah. Sebab apa? Dia dah okey dah. Dia dah pergi solat jemaah, dah solat on time, dia dah elok. So Allah tak bagi. Tapi yang kedua ni Allah bagi, Allah tambahkan nikmat. Kenapa? Nak suruh dia pergi tambah ibadah. Maka orang yang nikmat dia bertambah, maknanya Allah nak suruh dia tambah ibadah. Nak suruh dia lagi dekat. Maka jangan kita mengharapkan dengan ibadah ini kita jadi lagi baik, nikmat lagi banyak. Tak. Jangan harap dengan lagi baik nikmat. Jangan mengharapkan nikmat dah, balasan. Lebih banyak. Tak. Dan orang yang dapat nikmat banyak, jangan disangka dia baik. Tak. Nikmat itu Allah tambah untuk dia tambah ibadah, untuk lagi dekat, lagi dekat, lagi dekat. Sebab mungkin dia makin jauh. Macam i'tikad kita bila ditimpa musibah kerana takdir atau ujian dari Allah atau sebab tangan kita sendiri. Ujian daripada Allah kan. Boleh jadi kerana apa? Pertama, secara umumnya bila ditimpa dengan ujian daripada Allah, pertama kita ambillah dia sebagai apa? Allah nak menghapuskan dosa dan juga kesalahan kita. Itu musibah yang Allah timpakan kepada kita sebab dosa yang kita lakukan. Maka Allah berikan musibah itu untuk menghapuskan kesalahan tersebut, dosa yang kita lakukan. Maka itu yang kita anggap yang pertama. Kan? Kemudian dan perkara ini berbeza pada setiap orang. Macam mana setiap orang merasakan perkara yang berbeza. Contoh orang yang dia baru berubah nak jadi baik, maka Allah akan berikan dia ujian sebab itu untuk meningkatkan dia punya iman. Orang yang dia dah makin tersasar, Allah bagi juga ujian dekat dia. Untuk apa? Untuk nak tarik dia balik. Ujian untuk nak tarik dia balik. So setiap orang dia berbeza keadaan dia dengan ujian dan juga musibah yang Allah bagi dekat dia. Tak sama. Sebab dia tak sama. Kan? Ada orang Allah bagi sebab nak tarik balik dia. Ada orang Allah bagi sebab nak tingkatkan iman dia. Kan? So setiap daripada kita itu berbeza mengikut keadaan masing-masing dan kita tahu keadaan diri kita. Ujian yang Allah berikan itu tujuannya untuk apa? Wallahu ta'ala a'lam. Kifarah tu apa Ustaz? Kifarah. Kifarah tu apa kalau kifarah? Orang cakap kifarah. Kifarah tu penghapusan dosa. Kifarah tu penghapusan dosa. So ada dosa, Allah bagi ujian, kita Allah timpakan musibah, maka musibah tu dia hapuskan dosa kita. Kan? Ibarat apa? Ibarat itu kikir yang Nabi sebut ibarat kikir yang membersihkan kotoran besi. So karat yang ada pada besi tu dosa-dosa kita. Maka nak bersihkan dia, boleh ke sapu dengan lotion? Tak mau. Dia kena guna buih besi yang kasar tu. Buih besi kasar tu sakit tak? Sakit. Sakit lah. Tapi nanti last kali akan jadi elok tak besi tu? Elok kalau kita tu hilang semua karat. Maka begitulah ujian yang Allah berikan kepada sakit tu Ustaz. nak bersihkan karat-karat yang ada tu. Karat-karat dosa dan juga maksiat yang ada. Ujian tu lah berbesi tu. Ujian tu lah berbesi. Habis kalau Allah bagi kita sakit macam sekarang ni pandemik tu ujian juga Ustaz? Baik. Untuk setiap kita dalam pandemik ini, setiap betul saya sebutkan tadi keadaan kita berbeza. Baik. Secara umumnya Allah berikan dia sebagai ujian untuk kita semua. Ada orang yang dengan pandemik ini kan dia jadi perniagaan dia jatuh, kena buang kerja contohnya.
Mungkin dia menjadi ujian untuk dia tengok diri dia dulu macam mana. Mungkin dia bila senang dulu dia lupa Allah. Lalu Allah hantar untuk diingat. Mungkin orang yang dulu dia senang, dia memang baik. Kemudian Allah bagi dia ujian dengan COVID ini, dia jadi susah. Itu untuk meningkatkan dia punya apa? Meningkatkan dia punya iman. Ya, betul. Maka dia berbeza pada setiap kita berbeza. Satu-satu ujian yang Allah berikan secara umum untuk Allah berikan. Sebab itu ada orang kata, dan bila jadi orang kata apa? Ini semua sebab dosa kita. Sebab apa? Sebab dia menganggap itu yang ujian Allah berikan sebab salah kita lah. Kan? Tapi dalam masa yang sama Allah berikan juga untuk orang lain yang dah lupa dekat Allah untuk balik-balik. Untuk balik-balik. Dan juga Allah bagi kepada siapa dulu yang degil sebagai musibah kepada dia atas kesalahan yang dia sendiri lakukan. Maka dia kembali kepada diri kita masing-masing atas ujian yang menimpa kita, walaupun ujian itu umum, satu negara dapat. Tapi asbabnya setiap kita itu adalah berbeza. Sebab itu penerimaan setiap dari kita yang berbeza. Orang yang dia sedar itu sebab salah dia, maka dia akan sabar, dia akan redha. Orang yang dia tak rasa dia salah, sebab tu dia mempertikaikan kenapa. Kan? Tapi kalau orang tu rasa salah, patutlah pun. Dia tak pandang ini negara, dia pandang diri dia. Ustaz, itu untuk meningkatkan ketakwaan kita kan. Tapi ingat tadi ayuhan nas kan. Bakum kan, maknanya dia tujuan kepada all kan, all the three group kan. Habis tu kalau kita sebut ketakwaan, nak meningkatkan ketakwaan, macam mana yang orang kafir tu semua yang dibagi ujian juga yang sama. Baik. Baik, maka ujian untuk orang yang bukan Islam kan adalah tarik untuk dia masuk Islam. Untuk tarik mereka masuk Islam, untuk mereka sedar. Untuk mereka mula berfikir tentang kehidupan. Kan? Fikir tentang kehidupan. Mungkin dulu bergantung dengan Tuhan dia semua tu, hidup dia okey. Datang COVID, business problem. Dia makin banyak sembahyang, sembah Tuhan dia tu, tapi tetap juga tak elok. Maka dia mula berfikir yang kehidupan dia, kenapa? Dulu okey, sekarang tak okey. Mesti ada benda yang tak kena. Maka bila orang dah mula berfikir, dia akan mula mencari, dan ketika itulah hidayah Allah. Kalau Allah takdirkan hidayah itu akan sampai. Itu yang pertama. Yang kedua, ya ayuhan nas, seruan kepada semua manusia, maka ia juga menjadi tanggungjawab kepada siapa? Kepada orang Islam. Untuk apa? Untuk sampaikan Al-Quran kepada orang bukan Islam. Untuk sampaikan dakwah kepada orang bukan Islam. Kerana mungkin mereka tu tak baca Quran. Kan? Maka tugas siapa? Kita yang baca Quran ni lah nak kena sampaikan isi Al-Quran itu kepada mereka. Maka itu juga termasuk dalam ya ayuhan nas, wahai manusia, yang Allah panggil kepada orang bukan Islam untuk mengabdikan diri kepada Allah, tapi mereka tak tahu, maka tanggungjawab kita untuk sampaikan kepada orang bukan Islam. Orang bukan Islam. Tapi macam mana ada separuh, adalah saya pernah dengar lah, ada ustaz lah cakap Allah akan bagi orang-orang kafir ni, dia bagi kekayaan, bagi apa dia nak semua dia bagi sebab dia dah tak sayang. Betul kan? Itu kita dah baca ayatnya. Itu bukan ayat itu bukan saja orang bukan Islam, itu juga pada orang Islam juga. Siapa yang Allah bukakan, dia dah bagi peringatan berulang kali, masih lagi degil, memang Allah akan buka semua pintu kekayaan, apa yang diminta akan dapat. Allah akan bagi semua. Kan, tapi bukan tujuannya bagi nikmat itu untuk apa? Sebab Allah sayang, tapi Allah bagi segala nikmat itu sebab Allah dah malas nak layan. Malas nak biar makin jauh. Nak biar makin jauh, macam perahu yang hanyut, dia makin nak ke tengah. Kalau tali itu makin dilepaskan, dia akan makin jauh ke tengah lah. Kan? Tapi kalau tali itu diikat, dia tak jauh lah. Maka ibaratnya dah nak sangat ke tengah, pergilah ke tengah, dilepaskanlah tali itu. Pergilah jauh mana yang nak pergi. Maka nak sangat nikmat, ambil lah. Baru banyak yang nak Allah akan bagilah. Maka dia masuk kepada orang Islam dan juga orang bukan Islam. Dia masuk kepada kedua. Nikmat yang Allah buka pada setiap orang itu. Baik. Ada soalan? Alhamdulillah. Tunggu soalan Haji Syekh lagi. Baik. dia soalan dia very itu.
high quality punya soalan ke high end? Haji Sas kalau dia kata Ustaz, saya dah Haji Sas, apa soalan je saya? Dia berdebar tunggu kan. Kalau Haji Sas sama Ustaz je, oi, berdebar tunggu soalan Haji Sas. Baik. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Allahumma ja'al hadza jama'ana jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan